Hai, Assalamualaikum. Salam ceria, selamat pagi buat semua murid-murid cikgu yang berada di rumah. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Kita akan belajar topik baru, unit 16, iaitu kebersihan alam tanggungjawab bersama. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran lisan. Pada hari ini, cikgu harapkan murid-murid akan dapat memberikan respons terhadap soalan bercapah dengan baik. Hari ini, tajuk pembelajaran kita ialah menjaga alam. Baiklah murid-murid, ada beberapa sumber alam yang boleh kita ketahui dan pelajari. Sumber-sumber alam ini perlu kita jaga. Antaranya ialah sumber alam seperti pantai, laut, sumber alam sungai dan juga hutan. Ini merupakan antara sumber alam yang sangat berharga dan harus kita jaga. Kalau bukan kita yang menjaga alam, siapa lagi yang perlu kita harapkan? Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Cikgu mahu murid-murid rujuk buku teks muka surat 29. Tajuk di sini ialah menjaga alam. Cikgu mahu di sini kita belajar memberikan respon terhadap soalan bercabah. Kita lihat dahulu ada 3 gambar yang disediakan di sini. Gambar yang pertama, kita dapat perhatikan ini merupakan suasana di kawasan pantai. Lihat, pantainya berwarna putih bersih. Air lautnya pula jernih, berwarna biru kehijau-hijauan. Kawasan pantai ini sangat bersih, tidak tercemar. Seterusnya gambar yang kedua, ini merupakan suasana di sungai. Kita lihat air sungainya mengalir deras. Airnya juga berwarna jernih kan? Jernih airnya. Sangat mendamaikan. Seterusnya yang ketiga, kita dapat perhatikan di sini ada banyak pokok-pokok yang tumbuh tinggi, menghijau. Masih lagi terpelihara. Ini merupakan suasana di kawasan hutan. Inilah merupakan antara 4 sumber alam yang harus kita jaga. Kita mesti pelihara sumber alam ini kerana kita sebagai manusia amat memerlukan sumber-sumber alam ini untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Mari kita baca dan fahami perbualan di antara Alice dan juga ayahnya. Kita baca bersama-sama apakah yang diperkatakan oleh Alice dan juga ayahnya. Ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Ayahnya memberi respon. Betul kata Cikgu Fazli, semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Ayahnya telah mengajukan soalan kepada Alice. Mengapa kita mesti menjaga alam sekitar? Apakah respons Alice terhadap soalan ayahnya tadi? Tahu ayah. Ayahnya tadi bertanya, tahukah Alice mengapa? Jadi Alice menjawab, tahu ayah. Jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Perhatikan di sini, ayat Alice ini sangat lengkap. Dia telah memberi respon, tahu ayah dan juga memberikan alasan seterusnya. Jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Kita lihat soalan yang seterusnya lagi. Apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Ayahnya bertanya kepada Alice, apakah sumber alam yang harus dijaga? Seperti yang cikgu terangkan tadi kan, ada 4 sumber alam iaitu kawasan pantai, laut, sungai dan juga hutan. Jadi cuba kita perhatikan bagaimanakah Alice memberi respons terhadap soalan ayahnya. Mesti jawab dengan ayat yang penuh. Sumber alam yang perlu kita jaga ialah kawasan pantai, laut, sungai dan hutan. Kita lihat di sini, Alice telah mengulang soalan beberapa perkataan di dalam soalan ayahnya tadi. Sumber alam yang perlu kita jaga.
Okey. Dipetik daripada soalan ayahnya tadi. Jadi, untuk memberikan respon yang baik terhadap sesuatu soalan, kita mesti menjawab dalam ayat yang penuh. Okey, menggunakan ayat yang penuh. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Bagaimana kita mahu menjaga sumber-sumber alam? Kita memberikan respon dengan ayat yang penuh dengan menjawab, kita boleh menjaga sumber-sumber itu dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okay, kita perhatikan di sini, Alice telah menjawab dengan penuh dengan mengulang semula sebahagian soalan ayahnya tadi. Okay, kita lihat di sini. Ini merupakan antara cara untuk kita memberi respon terhadap sesuatu soalan dengan baik. Jadi cikgu harap murid-murid boleh belajar bagaimana cara kita untuk menulis respon terhadap sesuatu soalan. Okey. Baik. Cikgu ingin bertanya daripada perbincangan tadi, cuba murid-murid fikirkan, apakah lagi cara-cara, tindakan yang boleh kita lakukan untuk menjaga alam semula jadi kita? Tadi di sini jawapan Alice tidak membuang sampah merata-rata. Okay, selain daripada tidak membuang sampah, apakah lagi cara kita untuk menjaga alam? Okay, yang pertama antara cara-cara untuk menjaga alam sekitar kita ialah dengan mengurangkan penggunaan plastik. Di sini kita lihat kita juga telah mengamalkan penggunaan ini dengan cara apabila kita pergi membeli barang-barang di kedai, seboleh-bolehnya kita bawalah beg sendiri, beg barang-barang sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan plastik semasa membeli barang-barang tersebut untuk menjaga alam sekitar kita. Kerana plastik ini merupakan salah satu bahan yang tidak boleh dihapuskan. Okay, itu adalah merupakan kekurangan plastik. Sebab itulah kita tidak boleh menggunakan plastik terlalu banyak. Okay, seterusnya cara yang ketiga, tidak membuat pembakaran terbuka. Jika kita membuat pembakaran secara terbuka, kita akan menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara. Jadi kita tidak boleh membuat pembakaran secara suka hati. Okay, seterusnya, kita tidak boleh membuang sisa kotoran ke dalam sungai. Ini juga merupakan antara cara-cara untuk menjaga alam semula jadi. Dan yang terakhir, kita boleh mengamalkan amalan kitar semula. Okey, ini merupakan antara 4 langkah lain yang boleh kita gunakan, yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam semula jadi kita. Baiklah murid-murid, setelah belajar cara-cara untuk memberikan respon terhadap sesuatu soalan tadi, sekarang cikgu mahu murid-murid buat latihan dalam buku aktiviti halaman 31. Kita lihat di sini arahannya, lengkapkan dialog dan simulasikan. Tajuknya di sini ialah kesan jerebu. Jerebu merupakan satu suasana pencemaran udara. Okey, kita baca apakah petikan yang disediakan di sini. Okey, pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Seperti yang cikgu terangkan tadi kan, antara cara-cara untuk kita menjaga alam ialah dengan tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Lihat di sini, sebab apabila kita melakukan pembakaran, contohnya pembakaran hutan, akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Jika pencemaran udara berlaku secara berleluasa,
boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Apabila berjerebu, orang ramai juga akan sakit kerana menyedut udara yang kotor. Begitu juga jarak penglihatan. Penglihatan pemandu kereta akan terganggu sebab keadaan sangat berjerebu. Okey? Mari kita lihat, ini merupakan perbualan di antara ayah dan juga Dahlia. Kita lihat gambar di sini. Ini merupakan Dahlia dan juga ayahnya. Okey. Apakah perbualan di antara mereka? Kita baca bersama-sama. Jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia, apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Soalan ayahnya, apakah yang akan berlaku? Apakah kesan apabila kita menyedut udara yang kotor? Okey, apakah jawapan kamu? Kita boleh ambil jawapan di dalam petikan ini. Okey, di manakah jawapan tersebut yang berkaitan? Kita lihat di sini. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Jawapannya di sini, kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jawapannya ada di dalam ayat ini. Okay, bagaimana kita mahu menulis respon Dahlia terhadap soalan ayahnya? Okay, jawapannya begini. Mesti respon dahulu terhadap soalan yang pertama. Tahukah Dahlia? Ya, saya tahu ayah. Kemudian jelaskan apakah jawapan yang seterusnya. Jika kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terganggu kerana udara kotor tersebut mengandungi bahan kimia. Okey, seterusnya soalan ayahnya yang kedua. Jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Okey, ayahnya mahu Dahlia menyatakan sebab mengapa jerebu boleh mengganggu keselamatan orang ramai. Di sini kita boleh perhatikan, apabila jerebu berlaku, jarak penglihatan pemandu kenderaan akan berkurangan. Jadi, boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Okey, jadi kita boleh tulis respons Dahlia terhadap soalan ayahnya seperti ini. Jerebu mengganggu keselamatan orang ramai. Mesti jawab dalam ayat yang lengkap. Jerebu mengganggu keselamatan orang ramai kerana apabila jerebu itu tebal, jarak penglihatan akan berkurangan. Jika keadaan ini berlaku, mungkin akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, murid-murid boleh tulis respon ataupun jawapan sendiri. Ini hanya merupakan contoh yang cikgu berikan. Tetapi ingat, murid-murid perlu menulis respon dalam ayat yang menggunakan ayat yang lengkap. Okey, cikgu harap murid-murid boleh jawab dan siapkan latihan ini. Kemudian hantar tugasan ini kepada cikgu nanti. Seterusnya, sebagai latihan pengukuhan terhadap aktiviti kemahiran kita pada hari ini, cikgu mahu murid-murid rujuk buku PPD muka surat 58. Sila jawab soalan yang disediakan di dalam halaman tersebut. Arahannya, dengar dan berikan respons terhadap soalan bercapah. Okay, murid-murid perhatikan gambar, kemudian baca petikan yang disediakan dan fahami dialog di antara Cikgu Aini dan Johan. Tulis respon tersebut, tulis respons kamu di dalam ruangan yang disediakan. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid kerana meluangkan masa mengikuti PDPR kita pada hari ini. Okay, jaga diri semua, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang.